17 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Manakala 9 kes kini berada dalam kategori 5 dan dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan. Sementara itu, 5 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Juga menyertai sidang media yang berhormat Pihin Orangkaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Sebanyak 2,602 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 109,538 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 2,119 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth. Manakala 483 adalah hasil dari 2,305 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 5,155 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 73,919 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 35,456 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 7.8%. Dalam pada itu, 271 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 35,185 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 11 Mac 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 58% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, satu pelanggaran arahan telah dikeluarkan tanda kompaun di seluruh negara, di mana ianya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Semasa sidang media, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan mengenai pelanjutan fasa awal endemik. Mengambil kira keadaan situasi penularan jangkitan COVID-19 yang masih tinggi pada ketika ini, Jabatan Kuasa Pandu COVID-19 ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa fasa awal endemik ataupun early endemic phase di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 akan dilanjutkan sehingga hari Khamis 31 hari bulan Mac 2022. Sementara itu, sekatan pergerakan yang dilaksanakan semasa operasi peralihan, iaitu arahan untuk berada di rumah atau kediaman masing-masing bermula jam 12.30 malam hingga 4 pagi juga akan dilanjutkan sehingga hari Khamis 31 hari bulan Mac 2022. Oleh itu, pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan terus membuat pemantauan terhadap penularan jangkitan serta akan melakukan sedaya upaya bagi memastikan langkah-langkah yang bersesuaian dibuat bagi keselamatan rakyat dan penduduk negara ini. Ciri kepribadian Rasulullah SAW selaku role model tetap relevan sehingga akhir zaman untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kepentingan akhlak itu bersifat menyeluruh yang merangkumi semua aspek dalam mewujudkan masyarakat Islam yang harmoni bersesuaian dengan hasrat negara Brunei Darussalam, iaitu sebagai sebuah negara zikir. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas sambutan Isra' Mi'raj Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya.
Dianjurkan oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa, majlis berlangsung petang tadi di Dewan Bertabur Kementerian Pembangunan. Perlu juga kita tahu macam mana keadaan dunia. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Ceramah disampaikan oleh Dr. Hajah Ummi Faizah binti Haji Abdul Rahman, Pensyarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Majlis juga disertai secara maya oleh warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Kementerian Tenaga, Jabatan dan badan-badan berkanun di bawahnya juga mengadakan majlis sambutan Isra' dan Mi'raj. Majlis yang diadakan secara maya itu diselenggarakan bersama oleh Bahagian Perundangan dan Pematuhan, Bahagian Projek Strategik dan Unit Kewangan Kementerian berkenaan. Menyertai majlis tersebut yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga. Majlis diisikan dengan tazkirah khas bertajuk Sembahyangku Kerana Allah yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Baha bin Mukhtar, Pensyarah Fakulti Suluddin Yunisa, yang antara lain menyentuh mengenai situasi wabak COVID-19 yang memberi cabaran kepada penduduk dunia. Juga menyertai Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Majlis sambutan Isra' dan Mi'raj juga diadakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi pagi tadi. Dikendalikan oleh Pusat Kebangsaan Kerajaan, majlis yang diadakan secara maya diserikan dengan ceramah khas. Ceramah antara lain menyentuh mengenai sembahyang antara cara berkomunikasi dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang menyertai yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Mutalim bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Ceramah khas bertajuk Sembahyang Alat untuk Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan oleh Muhammad Nashin bin Superi, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiyah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Juga mengadakan majlis serupa Daerah Polis Temburong. Majlis yang diadakan pagi tadi diserikan dengan ceramah khas yang antara lain menyentuh sembahyang hendaklah dilakukan secara ikhlas dengan penuh adab, khusyuk dan istiqamah agar mendapat rahmat keselamatan di dunia dan akhirat. Majlis berlangsung pagi tadi di Masjid Kampung Batu Apoy, Temburong. Hadir yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ceramah khas bertajuk Sembahyangku untuk Allah disampaikan oleh Awang Haji Yusuf bin Haji Ahan, Imam Masjid Kampung Belais, yang turun menyentuh mengenai pentingnya setiap umat Islam mengerjakan sembahyang 5 waktu semata-mata kerana mentaati suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai tanda mensyukuri nikmat yang diberikan olehnya. Dalam tempoh 30 tahun, hubungan negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China berkembang dalam pelbagai bidang. Dalam bidang pendidikan umpamanya, sejak beberapa tahun kebelakangan, kedua-dua buah negara terlibat dalam forum sidang kemuncak pendidikan vokasional ASEAN-China dan memeterai memorandum persefahaman di bidang pendidikan tinggi. Dengan meningkatnya kerjasama dua hala dalam bidang akademik dan penyelidikan, ia menjadikan kerjasama tersebut lebih bermakna seperti pertandingan lukisan yang diadakan. Menteri Pendidikan menjelaskan demikian semasa majlis penyampaian hadiah pertandingan lukisan persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China bagi memperingati ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan diplomatik. Majlis diadakan secara maya pagi tadi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman menaruh keyakinan ia merupakan peluang besar bagi para pelajar untuk menunjukkan bakat artistik masing-masing yang juga mencerminkan nilai persahabatan kedua-dua buah negara. Whilst the theme is the same for the artwork, how each student translated to their paintings give each piece its own
individuality, and that every child's artist brings very singular to the team and their work. Prize. Pertandingan menerima lebih 80 penyertaan dari 14 buah sekolah yang berjaya menangani pelbagai kesukaran akibat pandemik dan sekolah secara dalam talian. Setelah pemilihan dilakukan, 30 lukisan memenangi tempat pertama, kedua, ketiga dan hadiah sagu hati. And each of you will also receive Wafa, Kasara. Dayang Nur Zaidah binti Harun, guru agama terlatih dari Sekolah Menengah Pengira Anak Puteri Hajah Masnah, Kampung Sungai Akar, muncul johan pertandingan pidato kebangsaan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-38. Pertandingan akhir berlangsung pagi tadi di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Antara objektif pertandingan menimbulkan rasa kecintaan dan semangat patriotisme terhadap negara serta memantapkan penggunaan bahasa Melayu standard yang betul. Tempat kedua dan ketiga masing-masing disandang oleh Dayang Muslimah binti Mahadi, mahasiswi Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, dan Awang Muhammad Hajib Sarhan bin Awang Muhammad Harkani, mahasiswa Universiti Brunei Darussalam UBD. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Haji Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kementerian Pendidikan berusaha memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan semasa pandemik COVID-19. Perkara itu dijelaskan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan semasa Majlis Penyampaian Sijil Pelajar Program Pravokasional sesi 2017 hingga 2021 secara maya. Seramai 88 pelajar menamatkan program pravokasional bagi sesi 2017 hingga 2021. Juga diadakan penyampaian sijil penghargaan kepada 4 orang guru Special Education Needs Assistant SENA dan seorang guru homeroom guru yang telah bersara. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa mengalulukan orang ramai yang berminat untuk menyaksikan siri Kongres Antarabangsa Bahasa, Sastra dan Budaya Melayu sempena sambutan Bulan Bahasa 2021 secara maya. Siri Kongres akan diadakan pada setiap hari Isnin dan Rabu bermula 16 Mac ini sehingga 22 Jun 2022 mulai pukul 10 pagi iaitu 2 kali dalam seminggu. Menurut Ketua Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Siri Kongres ini merupakan aktiviti Dewan Bahasa dan Pustaka bagi menyemarakkan sambutan dengan tema utama iaitu Bahasa Jiwa Bangsa. Dengan adanya kongres ini, kita akan dapat memperluaskan skop kebahasaan, sastra dan budaya yang bukan hanya dianggap oleh sebahagian masyarakat kita sebagai satu stigma yang bersifat searah saja ataupun satu arah. Dan Medan ini sebenarnya dapat dijadikan platform untuk mempelbagaikan kefungsian 3 bidang tadi itu yang sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0 ini. Festival Filem Brunei bermula dengan simposium bertajuk Islamic Film Genre Questions, Possibilities and Implications for the Bruneian Screen Industry. Matlamat simposium adalah untuk membuka peta jalan bagi penyiasatan akademik mengenai identiti layar perak Islam Brunei. Simposium turut menyaksikan perbincangan mengenai pengurusan filem Islamik dan diakhiri dengan bengkel pembuatan filem di mana para peserta mengaplikasikan dan mempraktikan apa yang telah dibincangkan. Filem-filem yang diterbitkan akan ditayangkan pada 30 Mac 2022. Simposium diadakan pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Pandan Kuala Belait pagi tadi menganjurkan kempen derma darah sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38.
Sebanyak 20 pendara berjaya dikumpulkan hari ini. Kempen akan diadakan lagi pada hari Isnin, 14 Mac 2022 dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kempen diadakan di Perpustakaan Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Kuala Belait. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan memaklumkan pembukaan semula kaunter-kaunter pembayaran di bahagian kewangan tingkat 3 bangunan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jalan Perdana Menteri dan di unit letak kereta dan pengurusan Kompleks Tamo Kiangge, bangunan Jabatan Perkhidmatan Elektrik, Jalan Elizabeth II, Bandar Seri Begawan bermula 14 Mac 2022. Bagi mereka yang hendak membuat pembayaran, perlulah mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan. Berita sukan. Ke arah menanamkan semangat patriotisme dan sama-sama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan ke-38, Outward Bound Brunei Darussalam OBBD, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, mengungkayahkan satu ekspedisi mencabar iaitu menjelajah Wasai. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan penyerahan bendera negara di OBBD Temburong. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, kepada Ketua Ekspedisi sebelum berlepas ke Taman Negara Ulu Temburong. Ekspedisi akan melalui 26 wasai sejauh kira-kira 10 km. Ia disertai oleh 38 orang yang diketuai OBBD sebagai agensi pakar dan dibantu oleh Persatuan CARE serta agensi-agensi kerajaan yang terlibat.